Tuan Yang Ketua, dalam siri lebat urus mengenai rang undang-undang ini, saya telah menyatakan beberapa pandangan saya. Antaranya ialah saya telah meminta kerajaan mengkaji semula definisi lompat parti. Saya tidak bersetuju seorang di parlimen yang dipecat dari partinya ataupun meninggalkan partinya atas sebab-sebab tertentu dikira sebagai lompat parti dan perlu mengosongkan kursinya serta-merta. Ada banyak sebab seorang ahli parlimen dipecat daripada parti ataupun meninggalkan partinya. Ada yang dipecat kerana melanggar disiplin parti atau kerana dengan izin cross the floor atau kerana menyatakan sesuatu yang hak tetapi tidak disenangi oleh pemimpin parti lalu dipecat dari partinya atau kerana partinya telah lari dari landasan prinsip perjuangannya yang sebenar serta memudaratkan rakyat dan negara. Keempat-empat situasi ini adalah berbeza, Tuan Yang Ketua. Kalau sekiranya undang-undang anti lompat parti terpakai dalam semua keadaan tanpa pengecualian, maka undang-undang yang diperkenalkan ini adalah zalim. Maka pengecualian dan pelindungan tertentu mestilah diberikan pada mana-mana ahli parlimen yang akan terkesan dengan undang-undang ini nanti. Dalam perlembagaan persekutuan, seorang yang didapati bersalah oleh mahkamah pun boleh terus kekal sebagai ahli parlimen sehingga kesnya diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Dan sekiranya dia memohon untuk mendapatkan pengampunan sehingga petisi pengampunannya diputuskan, yang keseluruhan prosesnya mungkin memakan masa bertahun-tahun. Tetapi seorang ahli parlimen yang menyuarakan kebenaran dan dipecat oleh partinya mesti mengosongkan kursinya serta-merta. Tidak ada ruang untuk ahli parlimen ini mencabar keputusan parti di mahkamah kerana adanya ouster clause dalam Seksyen 18C Akta Pertubuhan 1966. Rayuan hanya boleh dibuat kepada Majlis Tertinggi Parti yang tentunya akan dikawal oleh pemimpin-pemimpin parti. Adakah ini adil? Saya fikir sekiranya inilah kedudukan undang-undang yang akan terpakai, maka tidak akan ada ahli parlimen yang berani menegur pemimpin parti yang melakukan kesilapan dan juga kemungkaran, yang mengamalkan rasuah dan penyelewengan, kerana bimbang akan dipecat dari parti dan seterusnya hilang kursi parlimen yang disandang. Ini akan menjadi suatu titik hitam dalam sejarah amalan demokrasi di negara kita. Dengan izin, members of parliament who represent the will of the people will be muted and silenced by the cabal who controls a political party. We are putting the interest of a political party first before the people. Oleh demikian, Tuan Yang Ketua, sekiranya rang undang-undang ini diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini, saya ingin mencadangkan supaya ouster clause dalam Seksyen 18C Akta Pertubuhan 1966 dikaji semula untuk memberikan ruang kepada ahli parlimen yang terkesan dengan undang-undang anti lompat parti mendapat keadilan di mahkamah sebelum beliau dikehendaki mengosongkan kursinya. Ini penting supaya mana-mana kerajaan yang memerintah pada masa akan datang tidak akan dengan sewenang-wenangnya menggunakan undang-undang anti lompat parti yang boleh dipinda dengan sokongan majoriti mudah bagi mendiskriminasi mana-mana ahli parlimen. Dan saya menyokong ianya dibawa ke sebuah jawatan kuasa pilihan khas. Pindaan pada perkara 10 Perlembagaan Persekutuan mestilah jelas maksudnya, iaitu untuk membuat sekatan hanya ke atas ahli parlimen yang merupakan ahli sebuah parti politik untuk meninggalkan partinya dan menyertai sebuah parti lain. Pindaan ini tidak boleh merangkumi perkara-perkara yang lain. Ia boleh dikira menyekat kebebasan berpersatuan ahli-ahli parlimen dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang dibenarkan oleh perlembagaan dan undang-undang.